Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part yang kedua, insya-Allah, untuk tazkirah Ramadan. Saya akan kongsikan berkenaan amalan-amalan yang kita kena teruskan bila mana kita dah meninggalkan Ramadan, kan? Ramadan dah pergi daripada kita. Apakah amalan-amalan yang kena kita teruskan sepanjang kita hidup daripada ajaran-ajaran ataupun latihan-latihan dalam bulan Ramadan. Yang pertama ialah salat jemaah. Kan? Penuhkan masjid, penuhkan surau, kan? Imarahkan masjid, imarahkan surau dengan program-program. Dan kita sebagai penduduk, kan, datang masjid, pergi masjid ramai-ramai, bawa anak isteri. Sekarang tuan-tuan, kan, dah boleh semayang rapat-rapat, dah boleh bawa anak pergi semayang. Bawalah, bawa pergi semayang, kan. Ini kadang-kadang dulu sebelum PKP komplain, kenapa masjid tutup? Padahal yang cakap tu adalah orang yang tak pergi masjid. Kenapa? Ni dah buka masjid, kau tak pergi pula. Macam tu kan. Bawa anak-anak pergi masjid. Biasalah budak-budak kadang-kadang, kan, main ke apa tu biasa. Kerja-kerja tu biasa, kan. Yang luar biasa nampak Pak Imam bekerja dengan Bilal dalam masjid. Tu luar biasa tu. Lain macam nampak, kan. Jadi anak-anak ni tuan-tuan, kita kena didik anak-anak kita supaya dekat dengan masjid. Supaya apa? Supaya generasi yang akan datang tak takut dengan masjid. Dan AJK yang bertugas, kan, kalau ada anak-anak kau bising ke apa, tegur secara elok, bukannya ditompik, kan. Ini marah-marah, AJK masjid bercantum dahi, marah macam tu, kan. Tak boleh macam tu, tuan-tuan, kan. Kita didik anak-anak kita, didik generasi baru supaya sayang dengan masjid, kan. Itu yang pertama. Yang kedua kita dikehendaki kita ni meneruskan amalan apa? Berterusan dengan puasa-puasa sunat. Lepas raya buat puasa 6, lepas puasa 6 buatlah puasa-puasa sunat. Berterusan dengan puasa-puasa sunat. Janganlah bila lepas raya itulah kali terakhir kita puasa dalam setahun, iaitu puasa Ramadan. Lepas tu haram tak puasa. Jangan macam tu. Maknanya kita kena sentiasa memudahkan diri kita. Kita biasakan diri kita dengan puasa-puasa sunat, kan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah berterusan kita solat malam. Bangun qiyamul lail. Kan, bila bangun pukul 3 pagi, ajak awak rumah pergi ambil wudu, semayang sama-sama. Itulah bahagia, kan. Itulah bahagia. Isteri dekat belakang tu, oh wahai suamiku yang tercinta, macam tu. Baru isteri tu rasa sayang dengan kita, sebab kita bawa dia menuju ke syurga. Okey. Seterusnya tuan-tuan, yang keempat ialah bersedekah, kan. Dalam bulan Ramadan kita banyak bersedekah. Pergi bazar sedekah dengan orang, pergi bolinya sedekah dengan orang. Tapi kenapa lepas pada bulan Ramadan kita ni lokek nak bersedekah? Kenapa? Kau cuba tanya diri sendiri. Kita ni sebenarnya bila bulan Ramadan dan seterusnya kita kena banyakkan sedekah, mudahkan orang, tolong orang, bantu orang, kan. Ada duit lebih, bagi bantuan pada orang, kan. Kalau tak ada duit lebih pun, kalau tak ada duit sekalipun, bantu orang dengan apa? Dengan tenaga kita. Kita bantu orang susah, kan. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima amalan yang kita kena teruskan, yang kelima adalah baca Quran, kan. Janganlah lepas bulan Ramadan Quran yang kita dapat tu, kan, Quran yang kita baca tu, itulah yang terakhir kita baca sampailah bulan Ramadan dan seterusnya. Jangan macam tu, kan. Ada pula tu yang dapat tadarus perdana ke, dapat Quran percuma, dapat Quran simpan dalam almari, tahun depan baru pakai Quran tu. Itu yang buka-buka dah setahun baru kodai tak hilang-hilang. Kan, ada pula tu Quran daripada hantaran kahwin marin, cucu buka, itu baru kodai tu.
Memang labu pandai, atuk pandai jago. Memanglah atuk pandai jago sebab atuk tak buka-buka. Macam tu cerita. Jadi sekarang ni tuan-tuan, Quran tu jadikan peneman kita. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, bila mana kita nak tidur ke apa, baca Quran. Bukan susah benar. Pastikan satu hari tu kita tak lekang dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Kan? Jangan tinggal. Kan? Okey. Okey, itu dah 5 benda yang kita kena amalkan berterusan. Lepas bulan Ramadan berterusan kita amalkan. Yang pertama tadi solat jemaah, yang kedua berterusan puasa sunat, yang ketiga berterusan sembahyang malam qiyamul lail, yang keempat bersedekah, yang kelima baca Quran. 5 benda ni penting tuan-tuan. Kan? Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal uhibbu ila Allah qala udwahuma wa in qalla wa qala aklafu minal a'mal ma tatiqun. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda menjawab, yang berterusan walaupun sedikit. Nabi kata yang berterusan walaupun sedikit, berbanilah diri kalian dengan amal-amal yang mampu kalian lakukan. Kan? Yang Allah cinta, yang Allah sayang, amalan apa yang Allah cinta, amalan apa yang Allah sayang adalah amalan yang walaupun sikit tapi berterusan. Jadi kita kena buatlah sekurang-kurangnya setiap amalan yang sikit tu tapi berterusan, Allah sayang, Allah cinta pun tu. Nak buat macam mana? Tu pulang. Ada orang buat amalan berterusan ni buat macam mana? Dia buat setiap perbuatan dia mula dengan bismillah. Buka pintu bismillah. Nak pergi naik kereta bismillah. Makan dah tentu-tentu bismillah. Nak duduk bismillah. Pakai baju bismillah. Jadi macam tu, benda mudah tapi kena berterusan insya-Allah. Kan? Itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan sama-samalah kita meningkatkan amal ibadah kita. Ramadan ada beberapa hari lagi, kan? Tingkatkan amalan kita dan berterusan istiqamah. Lepas Ramadan meninggalkan kita, berterusanlah kita dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Ramai orang buat baik dalam bulan Ramadan, tapi lepas bulan Ramadan dia jadi macam biasa balik. Jadi benda tu yang kita nak elakkan supaya apa? Didikkan dalam bulan Ramadan ni berterusan dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita jadi insan yang baik, bukan saja dalam bulan Ramadan tapi di luar bulan Ramadan dan bulan-bulan yang seterusnya. Kan? InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.